Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan semula kisah-kisah yang Abang nak sampaikan, pengalaman daripada ramai orang yang hantarkan kepada Abang. Moga-moga cerita yang Abang sampaikan adalah iktibar dan juga pengajaran untuk Abang dan juga untuk semua yang mendengarkan kisah ni. Jadi hari ni Abang nak sampaikan 3 lagi cerita, tapi sebelum tu kita sama-sama berdoa moga-moga yang menonton cerita Abang pada hari ini diampunkan segala dosanya, diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan umur yang panjang, kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, sebelum tu selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua rakyat Malaysia, umat-umat Islam dah, terutamanya semua rakyat Malaysia. Jadi hari ni kalau ikutkan posting hari ini adalah pada hari Sabtu dan kita raya pada hari Ahad. Jadi Abang sempatlah nak ucapkan selamat Hari Raya. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku lebih kurang tahun 2009 dekat Kuala Lumpur. Disampaikan kepada Abang oleh seorang budak lelaki, bukanlah budak tapi lebih kurang bayar Abang, nama dia Azman. Jadi Azman cerita dekat Abang, sebenarnya cerita keseluruhannya berkenaan dengan hotel, salah satu hotel dekat Kuala Lumpur, dekat Selangor, dekat kawasan-kawasan tu je, lebih kurang. Cumanya lebih tepat lagi dekat kolam mandi. Ceritanya macam ni. Azman pada waktu tu umur dia baru 25 tahun, baru habis belajar. Dia terus dapat kerja dekat Ipoh Perak. Jadi Ipoh Perak tu adalah kampung halaman dia. Seronok lah kalau kerja kat kampung halaman. Dan dia ni dulu belajar dekat Kuala Lumpur. Jadi pada 2009 tu, selepas setahun dia habis belajar macam tu, dia pun pergilah, ada niat lah untuk turun semula ke Kuala Lumpur. Sebab dia belajar 4 tahun dekat Kuala Lumpur, jadi rasa rindu dekat Kuala Lumpur tu masih lagi menebal agaknya, macam tu lah lebih kurang. Jadi bila dia dah rasa rindu sangat dekat Kuala Lumpur tu, dia pun kontak lah dengan kawan-kawan lama dia, kawan-kawan yang satu belajar masa kat KL dulu. Jadi bila dah kontak, diorang pun buatlah cadangan. Apa kata diorang ni pergi bercuti dekat satu hotel dekat Kuala Lumpur. Sebenarnya hotel ni terletak dekat kawasan Petaling Jaya, lebih kurang lah ya. Tapi Petaling Jaya dengan Kuala Lumpur kan macam sebelah menyebelah je kan. Jadi Abang teruskan. Jadi bila dia kontak dengan kawan-kawan dia cakap, jomlah kita pergi bercuti-cuti, dia kata. Sambil bercuti-cuti kita boleh tengok kampus lama kita, tempat kita belajar dulu. Jadi melepas rindu. Jadi diorang pun set lah lebih kurang 5-6 orang macam tu. Tapi di hujung-hujungnya yang dapat datang tu hanyalah 4 orang aja. Dan 4 orang tu pun 4 lelaki. Kata Azman tak ada masalah, okey je. Jadi seperti yang dijadi planningnya, seperti yang dicari planningnya, apa ulang kali dua kali ayat diorang berkumpul dekat satu hotel dekat kawasan Selangor. Dekat hotel tu ada kolam renang, keadaan hotel tu bagus, dan keadaan hotel tu boleh kata dekat lah juga dengan tempat dia belajar. Jadi dengan kata lain, bolehlah dia melepaskan rindu. Jadi bila dah check in hotel tu, dia orang tengok semua okey, teruslah dia orang ni berempat satu kereta, dia merayau-rayau lah sekitar Kuala Lumpur melepaskan rindu, tengok KLCC, KL Tower semua, tempat kat mana dating dulu-dulu, dia kata. Jadi bolehlah rasa macam seronok juga, seperti sirih pulang ke ganggang. Berpantun abang ni peribahasa. Jadi bila dah sudah merayau tu, pergilah makan, nonet-nonet semua. Akhirnya lebih kurang pukul 8 malam, dekat pukul 8 malam, diorang semua baliklah ke hotel. Sebenarnya yang daripada Perak, Azman seorang. Yang lain-lain tu luar daripada Perak. Ada yang daripada Johor, ada yang pada Selangor sendiri. Jadi diorang gabung-gabung lah. Dia macam reunion kecil lah macam tu. Jadi bila dah balik dekat hotel tu sebelum maghrib, lebih kurang pukul 7 lebih tu, dia pergilah dekat resepsionis. Dia tanya, kolam mandi buka tak? Tapi resepsionis tu cakap, berita bagusnya kolam mandi tu dibuka sampai pukul 12 malam. Tapi start daripada pukul 8 malam sampai pukul 12 malam
tak ada siapa yang jaga. Jadi pengunjung kena jaga diri sendiri, kata pihak resepsionis. Tapi bila diorang kata diorang nak mandi, pihak resepsionis ni tak adalah takut sangat, sebab diorang ni memang lelaki-lelaki dewasa. Jadi boleh je lah mandi tengah malam, tak ada masalah. Kolam sentiasa terbuka. Cumanya kalau budak-budak dinasihatkan untuk tidak mandi kolam. Jadi diorang pun kata, oi, Azman cakap, apa kata malam ni kita mandi kolam? Lepas-lepas rehat-rehat ni, lepas sembahyang isyak, kita turun kolam lebih kurang pukul 9. Jadi diorang berempat ni pun bercadang untuk turun ke kolam pukul 9 saja mandi-mandi malam. Jadi lepas habis siap-siap semua, dah siap maghrib, dah siap sembahyang isyak, diorang berempat pun turunlah mandi dekat kolam. Kat sinilah cerita seramnya. Bila dia orang turun dekat kolam tu mula-mula adalah 2-3 orang keluar, bukan 2-3 orang, ada 2-3 keluarga lah, sebab kolam tu tidaklah terlalu besar tapi dikelilingi dengan banyak pokok-pokok. Jadi tak adalah ramai sangat orang kat situ. Jadi dia orang pun mandi-mandi, bersiram-siram air. Jadi bila malam tu semakin lanjut, orang-orang yang ada dekat situ, iaitu keluarga-keluarga yang ada dekat situ, mulalah naik sebab dah menganjur ke pukul 10 malam. Jadi bila tak ada orang, lagi seronoklah empat jejaka ni bermandi-manda. Lagi riuhlah dia orang punya suara sebab tak ada siapa-siapa yang ada di kawasan kolam. Maksudnya tidak akan mengganggu orang lain. Mandi punya mandi. Akhirnya bila dah nak naik itu lebih kurang pukul 11 malam lah. Mengikut kata Azman, diorang planning untuk buat pertandingan siapakah yang bernafas paling lama. Kat sini mula ceritanya. Jadi diorang kata, okey, tak ada masalah, jom kita bertanding. Siapa yang boleh tenggelam paling lama, paling lambat naik, dialah yang menang. Gitu. Tak ada apa-apa hadiah. Dia kata cuma bertanding budak-budak remaja, anak-anak bujang macam tu. Jadi diorang pun mulalah ramai-ramailah, empat tu pun tenggelam kat dalam kolam, nahan nafas. Tahanlah nafas, berkiralah 1, 2, 3. Tiba-tiba tengah-tengah diorang tahan nafas, salah seorang daripada kawan Azman cuit diorang, tunjukkan ke arah satu sudut. Diorang nampak dekat satu sudut, seram pula bang. Diorang nampak dekat satu sudut tu ada seorang budak lelaki tengah tengah berdiri dekat dalam kolam, dekat satu sudut kolam. Jadi disebabkan diorang ni berempat macam agak-agak terkejut, diorang pun bangunlah secara serentak. Jadi tak adalah siapa yang menang, tak ada siapa yang kalah. Lepas tu diorang tanyalah, kau nampak tak budak tu? Semua nampak. Azman nampak, 3 orang kawan ni pun nampak. Kata, oi, nampak budak tu. Diorang tanyalah, agak-agak budak tu budak ke orang? Agak-agak budak tu budak ke bukan budak? Budak ke atau budak alam sebelah? Jadi diorang kata tengok daripada gaya budak tu, tak nampak pun macam budak alam sebelah. Diorang punya dalam bayangan diorang, dalam perbualan yang abang dapat dia ingat kalau budak yang hantu ni kulit dia biru-biru macam cerita Ju-on macam tu. Tapi dia tengok budak tu tak muka biru, tak muka pucat pun, standard macam budak biasa je, cuma dia berdiri je lah. Okey, lepas tu diorang pun naik cepat-cepat dah ke tepi kolam sebab dah rasa macam tak sedap hati. Jadi bila naik kat tepi kolam tu pun tengah nak lap-lap pakai tuala, kering-keringkan badan pakai tuala, tiba-tiba diorang perasan budak yang berdiri dekat dalam kolam tadi ada dekat tepi kolam, duduk tepi kolam, main air. Budak tu hanya berseluar pendek, budak lelaki, tak berbaju. Jadi dia kakinya dimasukkan dalam air, lalu tu dia tendang-tendang air dalam air kolam tu. Jadi diorang ni pun risau jugalah. Azman dengan kawan-kawan ni risau juga. Dah confirm lah ini bukan makhluk alam sebelah, ini budak ni, dia kata. Sebab tengok daripada gayanya boleh pula tolak-tolak air kan. Maksudnya ada jasad berjisim, masuk fizik sikit. Jadi ini adalah jasad, dia kata. Jadi si Azman pun tegurlah budak tu. Dek, dia kata, cepatlah naik atas ikut mak ayah awak, dia kata. Ni tengah malam ni kat kolam dah tak ada orang ni. Lepas tu budak tu diam je, tak pandang kiri, tak pandang kanan, dia terus je sepak-sepak air. Jadi bila dah tegur macam tu, Azman pun buat tak tahulah, tak engkau lah yang nak lepas, engkau juga, dia kata. Itu je lah. Okey, lepas tu diorang pun lap-lap badan, diorang semua pun naiklah ke bilik diorang. Adalah dekat tingkat 3, tingkat 4 macam tu. Bila naik kat bilik, diorang pun antara topik yang diorang bincang pada waktu tu, adakah budak tu budak betul ataupun budak yang bukan budak? Maksudnya budak daripada alam sebelah. Tapi kebanyakan daripada mereka berempat beranggapan lah
Buat kesimpulan itu adalah budak sebab tengok ada bayang, ada bentuk tubuh yang jelas, muka yang jelas, tu budak lah. Jadi bila dah habis-habis kepenatan mandi kolam, dia dah lap-lap, dah bilas-bilas badan, dia orang salin baju tidur dan dia orang pun masuklah tidur. Jadi dekat dalam bilik hotel tu dia ada 2 katil queen. Jadi satu katil tidur 2 orang lah sebab dia orang berempat kan. Tengah-tengah sedap tidur, ni dah masuk seramnya. Tengah-tengah sedap tidur, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu yang memang kuat. Tak ada bagi salam, tapi cuma ketuk pintu. Jadi disebabkan ketuk pintu, Azman bangun. Yang cerita dekat Abang Azman ni, Azman bangun, dia tak tengok jam pukul berapa, dia terus pergi kat pintu, dia buka pintu, tengok tak ada orang. Jadi dia tutup balik, dia kunci baik dalam bilik hotel tu. Dia orang tak gelapkan keliling hotel, dia memang cerah lah keadaan dalam hotel tu. Jadi bila dah buka tak ada orang, dia pun tutup. Bila waktu tu dah terlalu ngantuk sangat, jadi dia orang fikir mungkin budak-budak yang sengaja ketuk pintu lah. Jadi Azman pun tidur balik. Tapi waktu tu dia tak sedar pukul berapa, dia tak tahu pun pukul berapa pada waktu tu. Tiba-tiba dengar lagi ada orang ketuk. Kali ni bukan ketuk, gendang. Gendang daripada pintu atas pintu bawah ke naik atas, maksudnya keseluruhan pintu tu digendang, dong 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 macam tu. Jadi sebabkan gendang tu terlalu kuat, Azman terbangun. Tapi bila Azman terbangun, dia tengok 2 orang lagi kawan dia dah terbangun, dah duduk dekat atas katil sebelahnya. Dah duduk kat atas katil. Lepas tu Azman tanya, dah lama ke benda gendang tu? Dia kata, dah lama dah sebenarnya. Aku dah terkejut, dia kata. Ni pun dah terkejut juga ni. Habis nak buka tak? Azman kata, jangan buka. Barulah dia tengok jam. Rupanya pukul 3.30 pagi. Lebih-lebih kurang dekat dengan 3.30 pagi. Jadi Azman kata, mungkin ada makhluk alam lain yang nak dengki kita. Jangan buka. Jadi diorang pun tak buka. Jadi diorang tak buka, diorang diam je dengar benda tu bergendang. Dan gendang dia mustahil manusia. Sebabnya gendang tu daripada atas pintu ke bawah pintu, naik atas pintu balik, ke bawah pintu balik. Keseluruhan pintu tu digendang-gendangkan. Jadi biar je diorang. Dia lebih kurang 5 minit. Dalam 5 minit lah gendang tu berlaku dan tiba-tiba senyap. Tak ada orang pun ketuk pintu, gendang dekat pintu tu. Tiba-tiba dia orang dengar satu suara. Bang, teman saya mandi kolam. Macam mana? Kalau kita lah dengar tengah malam orang gendang, tiba-tiba dengar suara budak, bang, teman saya mandi kolam. Kalau abang lah, abang masuk dalam selimut, baca selawat Nabi, buat tak tahu. Itu juga yang dilakukan oleh diorang berempat, diorang bertiga. Seorang lagi memang tak bangun, dia kata. Azman kata seorang lagi memang lelap habis. Diorang bertiga tarik selimut, terus baca selawat Nabi, Allahumma salli sayyidina Muhammad, terus Allahu Akbar, sambung tidur. Lepas tu dah tak ada lagi gendang. Dengar budak tergelak-gelak dekat pintu depan hotel. Dan ceritanya tamat dekat situ. Bila esok pagi diorang check out daripada hotel, lepas tu diorang pun tak tanya dengan pihak resepsionis siapa budak tu, diorang tak tanya. Diorang anggap ini adalah alam sebelah kan. Mungkin ada sesuatu yang berminat dengan diorang, nak ajak diorang mandi lagi. Tapi abang yakin budak yang ada dekat kolam tu bukan manusia. Setiap kali abang nak cerita tentang gula-gula, abang mesti rasa stres. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang budak lelaki. Tapi abang letakkan nama dia dengan nama Ali sebab dia tak minta abang gunakan nama dia yang sebenar. Ali lah kita letak nama dia. Ali cerita dekat abang ini adalah pengalaman dia pada tahun 2012. Waktu tu dia berumur 12 tahun. 2012 ke 2012. Waktu tu umur dia 12 tahun, berlaku dekat Johor, iaitu dekat Pontian. Pada waktu tu 2012, keluarga dia ni diuji dengan satu ujian, iaitu bapa kepada emak dia, iaitu atuk kepada Ali, sakit tenat. Diorang sekeluarga duduk dekat Muar. Jadi disebabkan bapa emak dia tu selalu disakit-sakit, mak dia selalu pergi ke Pontian daripada Muar.
Turun ke Pontian, selang sehari turun ke Pontian daripada Muar semata-mata nak jaga bapak yang sakit. Nak juga bawa bapak dia balik ke Muar, tapi bapak dia tak nak. Bapak dia memang nak duduk dekat rumah tu, dekat Pontian tu, sebab rumah tu memang rumah dia. Walaupun kita sakit macam mana pun, kita memang nak duduk rumah kita kan. Nak jadi cerita lah. Sebelum tu mengikut kata alim, atuk dia ni adalah seorang yang alim dan selalu sangat buat perubatan Islam. Dengan kata lain, atuk dia selalu tolong orang untuk putuskan saka, untuk buang saka, untuk buang seri muka, lebih-lebih kurang ilmu-ilmu macam tu lah. Jadi atuk dia ni memang selalu banyak orang minta tolong. Disebabkan atuk dia ni selalu sangat buat kerja-kerja amal macam tu tanpa bayaran. Memang dulu memang alim-alim kan. Jadi tanpa bayaran buat kerja-kerja macam tu, banyak jugalah orang yang tak berapa nak suka. Sebab kan mungkin pekerjaan tu ialah menolong orang kan tak semua orang suka kan. Jadi disebabkan orang yang tak berapa suka ni, banyak kalilah keluarga si atuk dia ni diuji dengan macam-macam. Kadang-kadang ada orang hantar sakit, hantar santau, lebih kurang macam dia, hantar santau, hantar, kalau orang Indonesia panggil pensugihan, kalau lebih kurang macam tu kan. Jadi dia kata banyaklah atuknya diduga macam tu. Jadi pada tahun 2012 atuk ni jatuh sakit dan sakitnya agak teruk, dan mak dia lah yang selalu ulang-alik Muar ke Pontian untuk jaga. Tu dia punya lupa. Takut abang lupa, abang cerita siap-siap. Jadi pada satu pagi, lebih kurang pukul 10 pagi, atuk dia meninggal. Jadi disebabkan atuk dia meninggal pagi, terus-teruslah lepas Zohor, lepas asar macam tu, sebelum asar, majlis pengkebumian dapat dilakukan dan atuk dia pun kebumikan dengan penuh takzim. Dengan kata lain, proses tu tak ada apa-apa masalah. Dan kalau mengikut cara orang-orang kampung dia, pada malam kematian tu, selepas atuk dia dikebumikan, akan diadakan majlis bacaan tahlil untuk si arwah, mendoakan si arwah. Jadi dia kata malam tu ramai gila orang datang, terutama orang-orang yang pernah atuk dia tolong. Atuk dia banyak buat amal jariah kan, jadi ramailah orang yang datang melawat. Jadi disebabkan terlalu ramai orang, rumah jadi sempit. Rumah atuk dia kat Pontian tu jadi sempit sangat-sangat. Jadi memang menjadi kebiasaan majlis tahlil akan dimulakan selepas solat Isyak. Jadi pada waktu tu Ali cakap dia nak ambil semayang untuk join tahlil, untuk sama-sama bertahlil untuk arwah atuk dia. Tapi pada waktu tu bilik air yang ada dekat dalam rumah tu digunakan orang silih berganti. Bilik air ada dua sebenarnya. Satu dekat dalam rumah, satu dekat luar rumah. Cumanya dekat luar rumah tu jaraknya daripada rumah lebih kurang 15 langkah. Tapi bilik air tu terletak dekat tepi kebun. Maksudnya di dalam kawasan yang ada banyak pokok. Jadi pada waktu tu Ali cakap ikutkan hati dia, tak naklah ambil semayang, angkat wuduk dekat dalam bilik air luar, dekat bilik air luar. Sebab dia kata bilik air luar tu agak sunyi. Jadi dia macam seram-seram juga. Dia ni bukanlah orang yang berani sangat. Dia kata dia nak ambil semayang dekat bilik air dalam, tapi bilik air dalam pula penuh dengan orang. Orang silih berganti guna. Tak apalah, dia kata dia pergilah bilik air luar. Dia pergi ke bilik air luar ni, dia kena makan masa lebih kurang 15 langkah. Jadi dia berjalanlah perlahan-lahan. Bilik air luar ni terletak dekat rumah belakang. Dapur, kena jalan keluar pada dapur baru sampai rumah. Sampai ke langkah yang ke-11, dia ingat sangat, dia kata. Pada waktu tu dia dah rasa tak sedap. Dia rasa macam ada sesuatu yang perhatikan dia. Jadi pada langkah yang ke-11 dia berhenti. Dan terus dia toleh ke kiri, iaitu kawasan kiri adalah kawasan kebun. Dekat kiri tiba-tiba dia nampak gula-gula berdiri tegak cantik aja macam tu. Cumanya keadaan kain dia yang lusuh, mukanya tak nampak, dan ikatan-ikatan dia tu seakan-akan diikat dengan ikatan yang agak longgar. Sampai macam tu sekali dia boleh jelaskan pada abang. Sebabnya bila dia nampak gula-gula tu berdiri di celah-celah pokok, dia punya kaki lebih keras daripada batu.
tak boleh gerak. Dia tengok aja benda tu, menikmati pemandangan agaknya. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta dijauhkan. Dia kata dia tak boleh nak buat apa. Dia kata kaki dia ni memang dah terpasak ke bumi. Dia rasa tak boleh bergerak langsung. Benda tu pun tak bergerak, dia pun tak bergerak. Adalah lebih kurang 3-4 minit lah macam tu. Waktu dah lebih kurang 3-4 minit baru dia perasan keadaan dia ni tengah menatap benda yang tak sepatutnya dia tatap. Dalam otak dia berfikir, ini adakah atuk dia ataukah bukan atuk dia. Tapi bila dia kata dalam fikiran dia percaya ini bukan atuk dia, ini adalah antara benda yang orang hantar untuk fitnah atuk dia, barulah dia ada kekuatan dekat kaki. Dia baca selawat banyak-banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cuba pusingkan badan dia ke rumah. Lepas tu dia laungkan Allahu Akbar. Terus dia angkat kaki, dia berlari dan dia tak nampak apa yang ada dekat depan dia. Dia kata dia berlari sekuat-kuatnya. Tiba-tiba baru dia perasan dia ada dekat tengah-tengah rumah. Kelilingnya orang baca Yasin, baca doa selamat. Rupanya dia berlari masuk dalam rumah, merentas dapur, merentas ruang makan, merentas ruang tengok TV, sampai dekat depan ruang tamu tempat orang tengah baca Yasin, duk tertonggok tengah-tengah macam tu. Bila orang terberhenti baca Yasin, terberhenti baca doa-doa selamat, orang tengok dia baru dia perasan dan dia rasa terkejut gila. Dia lari masuk dalam bilik dan semua orang tanya kenapa dia bertindak macam tu. Tapi lepas habis kenduri, akhirnya dia ceritakan pada keluarga dia apa yang dia nampak, dan semua orang yakin itu bukanlah arwah atuk dia, sebab atuk dia orang alim, tapi ada orang yang hantar untuk memfitnah atuk dia. Dan abang percaya benda tu betul orang fitnah sebenarnya. Cerita yang ketiga ni berlaku dekat dua tempat di Sabah, bermula di Papar dan kemudian di Putatan. Abang beritahu siap-siap, takut tengah-tengah jalan cerita abang pula yang terlupa. Cerita dia macam ni. Pada tahun 1999, Aming cerita dekat abang kisah dia, macam mana dia bermain dengan situasi cuba-cuba nak tengok hantu dan akhirnya diorang kena. Aming cakap pada tahun 1999 dia pergi ke rumah keluarga angkat dia dekat Papar. Betul lah, dekat Papar. Dekat sana dia jumpalah dengan kawan-kawan dia. Itu adalah bukan rumah dia tapi rumah keluarga angkat. Jadi dia jumpalah dengan kawan-kawan kampung dia. Jadi bila dah ramai-ramai jumpa tu, diorang buat bercadang untuk buat aktiviti memancing. Di kawasan Papar ada satu kawasan sungai yang dekat dengan bukit. Mancing dekat situ, letak je pancing, terus kena sembat dengan ikan. Memang dengan kata lain senang dapat ikan. Jadi pada hari Aming pergi turun ke dekat Papar, dia pun ajak dengan kawan-kawan dia, jomlah kita mancing. Dan diorang pun dan tak banyak soal, pergilah dekat kawasan yang selalu diorang mancing, iaitu dekat kawasan dekat dengan bukit. Jadi bila diorang mancing dekat situ, banyak dapat ikan selalunya. Tapi pada hari tu seekor ikan pun tak kena. Daripada tengah hari dia orang pergi mancing sampai jejak ke maghrib tak ada ikan langsung. Jadi diorang ingat diorang nak teruslah tunggu sampai lepas isyak. Tapi tiba-tiba salah seorang daripada kawan Aming menjerit-jerit, macam bukan menjerit, mukanya pucat. Lepas tu dia tunjuk ke arah sesuatu sambil dia cakap macam ni, "Weh, jom balik, aku dah rasa tak sedap hati dah ni." Jadi bila dah kawan dia nampak macam pelik-pelik, muka pun dah pucat, Aming dengan kawan-kawan dia yang lain, lebih kurang 5 orang, 6 orang macam tu, bungkus-bungkus barang dan terus balik dekat rumah masing-masing. Diorang berkumpul kalau tak silap dekat rumah Aming ramai-ramai. Lepas tu dia orang tanya dengan budak yang tiba-tiba muka pucat tadi, "Apa sebenarnya yang kau nampak?" Dia kata. Jadi budak tu beritahu dia nampak ada satu lembaga yang tengah memerhatikan diorang waktu memancing. Macam benda memerhatikan mereka. Jadi kawan-kawan dia cakap, "Aku cuba juga tengok-tengok dekat kawasan yang kau cakap, tapi aku tak nampak apa-apa. Yang nampak hanya seorang budak tu aja." Jadi dia orang kata, "Apa kata malam ni kita datang lagi dekat tempat tu, lebih kurang pukul 10.30 malam, kita cari hantu."
Ni kes-kes yang terlebih berani namanya. Jadi diorang kata, okey, jom kita cari hantu, kita cuba guna macam-macam cara. Jadi lepas diorang bincang-bincang, ada satu cara yang selalunya diorang kata memang senang nak nampak hantu, iaitu bawa cermin, lilin, limau, kemenyan dan juga minyak tanah. Diorang pun sediakan barang-barang tu semua, pergilah dekat kawasan bukit sungai yang katanya kawan dia nampak lembaga tadi. Jadi waktu tu lebih kurang pukul 10.30 malam ke pukul 11. Diorang pun letaklah lilin, letak cermin, letak telur, tak apa-apa lagi diorang letak. Diorang tunggulah kat situ. Lebih kurang daripada 10 minit tak ada apa-apa, 20 minit tak ada apa-apa. Dah 1 jam tak ada juga apa-apa. Jadi semua rasa macam kecewa. Ingatkan dapatlah tengok makhluk yang kawan dia nampak tadi. Sepatah makhluk pun tak ada. Lebih baik daripada diorang tunggu-tunggu tadi, diorang kata bawa cermin, bawa telur, bawa apa benda tadi, kemenyan, lebih baik bawa pancing. Kurang-kurang mana tahu ada yang kena menyembat. Jadi diorang macam baliklah, jom, tak ada apa-apa ni. Diorang pun baliklah rumah masing-masing. Termasuklah Amin balik rumah keluarga angkatnya. Dan besok paginya Amin kena balik ke Putatan semula, rumah keluarga dia. Okey. Oh, abang salah cerita. Maaf Jadi esok paginya, masa tu Amin belum lagi balik, dengarlah kawan-kawan lain dengar cerita, malam tadi korang cari hantu gunakan cermin. Tu kata Amin dengan kawan-kawan dia, ya kita orang cuba cari tapi tak jumpa apa-apa. Lepas tu yang si member yang tanya tu cakap, kau salah cara. Kau nak tahu, orang dulu-dulu kalau nak tengok hantu, diorang akan tampi padi depan belukar. Lepas tu mesti akan ada makhluk yang datang, sebab makhluk tu ingat kita nak bagi dia orang makan. Jadi bila dah dengar cara macam tu, Amin pun cakap dengan kawan-kawan dia, apa kata malam ni kita cuba sekali lagi cara yang kedua, iaitu tampi padi depan belukar. Jadi diorang pun cari lokasi, cari. Akhirnya diorang berjumpa dengan satu lokasi, iaitu di kawasan rel kereta api. Mungkin rel kereta api yang dia cakap pada dalam cerita ni dah tak digunakan lagi. Rel kereta api kawasannya terang kan. Lepas tu sebelah rel kereta api akan ada banyak pokok. Boleh bayangkan Jadi diorang pun bawa lah tampi padi ramai-ramai, lebih kurang 8 orang lah macam tu, dekat depan belukar tadi. Jadi, diorang tak bawa beras diorang just hanya bawa tampi padi. Lepas tu, si kawan yang bagi cadangan tu, dia yang menampi. Seolah-olah macam dia menampi padi. Kali pertama menampi, tak ada apa-apa. Kali kedua menampi, tak ada apa-apa. Kali ketiga menampi, baru diorang rasa ada sesuatu yang tak kena. Sebabnya keadaan kawasan tu jadi panas. Diorang jadi rasa sangat panas. Dan tiba-tiba dekat dalam belukar depan diorang, dengar beberapa orang berjalan. Beberapa tapak kaki seolah-olah memijak ranting-ranting. Kerpuk-kerpuk macam tu. Jadi diorang ingat, itulah agaknya. Jadi yang si tampi padi tu tanya, nak teruskan ke nak balik? Tapi yang kawan-kawan cakap, dah dengar bunyi tapak kaki, jomlah balik, kita anggap kita dah nampak lah, dia kata. Jadi diorang pun balik. Cara balik pun tak boleh balik terus, diorang kena mengundur 7 langkah ke belakang, barulah diorang boleh berpusing ke belakang dan lari. Jangan tunggu. Jadi diorang pun lari. Tak adalah apa-apa yang berlaku malam tu. Jadi besoknya kecoh-kecoh lah cerita macam mana diorang cari hantu dengan tapak kaki. Mungkin tapak kaki binatang, ataupun mungkin tapak kaki orang ke, atau makhluk alam sebelah. Tak diorang pula nampak. Okey. Jadi si Aming ni lepas habis aktiviti jumpa keluarga angkat dia dekat Putatan, dekat Papar. Abang kalau nama tempat memang abang lupa. Jadi lepas dia habis jumpa keluarga angkat dia dekat Papar, dia pun baliklah ke rumah keluarga dia dekat Putatan. Bila sampai dekat Putatan, dia okey, tak ada masalah, nyunik. Tiba-tiba dekat dapur dia ternampak ada tampi padi. Lepas tu dia tanyalah dengan mak dia, tampi padi ni guna ke tidak? Mak dia kata tak guna. Jadi tiba-tiba dia dapat akal. Apa kata dia gunakan cara yang sama untuk tengok hantu dekat rumah dia dekat Putatan. Putatan.
Jadi dia pun panggil lah seorang kawan dia, Rahman. Dia panggil Rahman. Man kata, sini aku nak panggil hantu. Kau nak tengok hantu tak? Dia kata. Hantu Rahman pun gembira lah kan. Mana tahu nampak hantu kan. Jadi Rahman pun dengan si Aming pergi dekat belakang rumah Aming. Sebab memang belakang rumah Aming adalah lokasi yang sesuai. Dia ada tanah lapang dan dia ada belukar. Jadi dia pun, Aming pun bertampilah depan belukar tu. Tampi punya tampi, sebiji apa pun tak ada. Jadi Aming, Rahman pun dah gelak-gelak lah kan. Alah, tak ada apa-apa ni. Kita cari tempat lain, kata Rahman. Jadi Aming tanya, kat mana tempat yang sesuai? Dia kata, ada satu rumah, perumahan flat kosong. Kita try dekat situ. Jadi diorang pun berdua malam yang sama pergi dekat kawasan tu, menampi dekat kawasan tu. Memang betul-betul bukan nampak, tapi dengan banyak tapak kaki dekat sekitar flat tinggal tu. Flat tinggal kan dah lama orang tak guna kan. Jadi memang adalah makhluk-makhluk yang tinggal kat situ. Jadi dia kata memang nampak sangat kawasan flat tu kawasan yang seram. Baru tampi sekali dua, dah banyak tapak kaki dia orang boleh dengar. Jadi bila dah dapat dengar 2-3 tapak kaki, Aming dengan Rahman pun baliklah rumah. Jadi besoknya waktu maghrib, dia orang pun pergi surau. Dekat surau tu jumpalah dengan kawan-kawan yang lain. Lepas tu dia berceritalah tentang si Tampi Padi ni. Jadi ramailah kata, jomlah kita cuba mana tahu boleh nampak makhluk alam sebelah. Jadi diorang cari lokasi lain, iaitu lokasi yang betul-betul tak kawasan lapang, depannya adalah belukar. Jadi diorang pun jumpalah kawasan dekat putatan tu. Kali ni agak ramai, lebih kurang 10 orang yang pergi. Jadi belum waktu dah bawa tampi dekat kawasan depan belukar tu, belum apa-apa, baru tampi kali pertama, tiba-tiba dekat kawasan belukar tu dengan banyak tapak kaki. Dan kali ini betul-betul Aming nampak di setiap pokok yang ada di depan diorang ada orang berambut panjang tengah menjengah. Bukan Aming seorang yang nampak, ramai yang pada waktu tu nampak. Siapa-siapa yang ada pada waktu tu boleh komen-komen kat bawah. Diorang kata ramai yang nampak pada waktu tu. Banyak kali dah Aming cuba tentang tampi padi depan belukar. Kali ini betul-betul nampak. Dan disebabkan diorang nampak yang tersangat jelas, Aming dengan kawan-kawan dia lupa tentang petua. Tak boleh terus lari. Diorang kena mengundur ke belakang sebanyak 7 langkah. Ini tak ada tempatnya tampi padi tu. Zoom lari balik rumah ramai-ramai. Tapi nak jadi cerita, daripada 10 orang yang berlari, 3 orang berlari secara perlahan. Agaknya dia berlari-lari anak, slow je berlari. Bila semua orang dah sampai dekat rumah, dekat kawasan surau ke rumah kawan dia, 3 orang lagi lambat. Lebih kurang 2-3 minit baru 3 orang lagi sampai. Tapi yang peliknya, dekat badan 3 orang ni ada kesan-kesan lebam warna biru. Dan lebam tu semakin lama semakin sakit. Diorang tak tahu diorang dapat lebam tu pada mana. Semua orang nampak lembaga tu yang sebelah pokok tu. Dan mungkin diorang agak yang lebam tu adalah kesan gigit. Sebab tampi padi maksudnya memanggil mereka. Olok-oloknya macam nak bagi mereka makan. Dan benda tu ingat ada makanan. Sekali yang datang bukan makanan budak-budak. Digigitnya budak-budak tu, disedutnya darah. Agaknya, abang pun agak je lah. Tapi esoknya bengkak budak-budak ni yang berbiru-biru dekat badan tu makin teruk. Sampai terpaksa bawa pergi hospital dan terpaksa buat perubatan Islam. Tapi mengikut kata Aming, itulah padahnya. Cuba nak tengok hantu tapi tak ada kekuatan dalaman yang betul-betul kuat. Akhirnya kawan-kawan dia orang menjadi mangsa. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Terima kasih sangat-sangat juga yang dah membeli baju nak dijadikan cerita dan juga sambal lari yang abang jual. Abang minta maaf sangat-sangat kalau t-shirtnya abang hantar terlambat sebab kadang-kadang ada masalah dengan kilang, masalah printing. Abang minta maaf sangat-sangat. Dan juga abang
minta maaf kalau sambal yang abang jual agak pedas, sebab memang abang tak buat manis, memang buat pedas. Sehingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidiladha.